Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah SWT kerana dapat kita berjumpa sekali lagi pada diskusi falsafah dan kehidupan. Kita telah mengambil masa yang amat banyak untuk memahami pengistilahan apa yang kita namakan sebagai falsafah, iaitu satu bidang yang penting dalam tradisi keilmuan umat Islam. Kita telah sebut bagaimana falsafah ini ialah satu bidang atau satu bidang kajian yang mempunyai tujuan dan kaedah-kaedahnya yang tersendiri. Ia menjadi satu aliran dalam bidang pengajian ilmu-ilmu Islam kerana bidang ini mempunyai satu kaedah yang istimewa atau unik, iaitu ia menggunakan kaedah yang kita sebut sebagai kaedah reasoning, kaedah atau perbincangan sesuatu menggunakan kaedah analisis, kaedah bandingan, kaedah dengan pelbagai lagi kaedah refleksi dan banyak lagi kaedah bagi tujuan untuk menggali dan mendalami, seterusnya mengenal dan memperoleh apa yang kita namakan ilmu atau juga pengetahuan, atau juga yang kita juga sebut sebagai al-hikmah. Jadi kita harus ingat sentiasa, iaitu dunia dipanggil dunia hikmah atau dunia pengetahuan ini terlalu luas yang diberikan oleh Allah Taala kepada manusia sebagai membolehkan manusia menguruskan dan menjalankan tugasnya di muka bumi ini sebagai khalifah dan membangunkan bumi ini. Jadi sudah tentu Allah SWT sebagai pencipta menyediakan kemudahan-kemudahan yang dinamakan, dan salah satu kemudahan atau suatu rahmatnya ialah memberikan manusia itu apa yang dinamakan sebagai ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan ini ia tidak dicapai atau tidak dianugerahkan secara tanpa usaha. Ia harus diusahakan. Dalam arti kata ia harus dicari, harus digali, dan untuk menggali itu maka kita manusia perlu menggunakan alat-alatnya, perlu menggunakan saluran-saluran, perlu menggunakan instrumen-instrumen atau media-media yang membolehkan kita untuk mendapatkan apa yang dinamakan ilmu pengetahuan hikmah yang kita boleh gunakan bagi tujuan kehidupan kita ini. Jadi banyak sekali bagi tujuan itulah yang kita sebut falsafah. Itu salah satu daripada jalan atau cara atau kaedah yang akan membawa manusia menemui ilmu dan hikmah yang terkandung dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang Islam, ilmu dan hikmah itu terkandung di dalam banyak sumber. Di mana? Macam ibarat kalau kita kata nak menggali apa dalam kehidupan kita hari ini, kan, nak menggali emas banyak di mana?
di dalam bumi. Siapa yang memperoleh emas, maka dia boleh menjadi golongan yang berkuasa. Contoh, atau nak menggali apa? Besi. Besi di mana? Di bumi juga. Jadi besi, emas, minyak itu semua ibarat ilmu-ilmu. Boleh diibaratkan. Jadi daripada situ ia harus digali dan diteroka. Jadi untuk menggali besi, menemui emas, peroleh petrol, maka ia perlu menggunakan alatan-alatan tertentu. Dalam dunia keilmuan, hikmah ini, kita ada banyak alat-alat, kaedah-kaedah yang wujud dalam agama Islam, dan salah satunya dipanggil sebagai falsafah. Jadi, falsafah ini sebagaimana kita ketahui, kita bincang, ia berusaha dia sebagai satu alat yang mempunyai kaedah-kaedah atau sistem-sistemnya, dan dia boleh digunakan untuk mengenali dan menggali tadi, terusnya mengetahui masalah-masalah yang wujud dalam masyarakat, sesuatu persoalan dan seumpamanya. Jadi dalam kehidupan manusia ini mempunyai banyaklah masalah-masalah, persoalan-persoalan yang perlu manusia kenal pasti, manusia faham. Jadi salah satu yang sebab itu kita telah membahagikan kepada beberapa bidang-bidang kehidupan yang akan kita terokai. Ada persoalan yang kita namakan sebagai permasalahan yang bersifat keagamaan dan ketuhanan. Jadi ada sekelompok manusia yang kelompok ahli-ahli falsafah yang terlibat dalam usaha mengkaji agama-agama yang ada di muka bumi hari ini. Misalnya, kan? Di muka bumi kita ni banyak agama-agama yang tumbuh. Sama ada agama itu bersifat samawi atau agama itu bersifat tabi'i. Agama samawi seperti agama Yahudi, Kristian dan Islam. Kemudian agama tabi'i yang lahir dalam pengalaman manusia seperti agama Buddha, Hindu, Tao, Confucius dan lain-lain. Jadi bila tumbuh begitu banyak fenomena agama atau realiti-realiti agama yang ada dalam kehidupan manusia, maka ahli-ahli falsafah menggunakan saluran falsafah, menggunakan kaedah akal, menggunakan akal mereka, cuba untuk mengenali kesemua aspek-aspek keagamaan dalam kehidupan manusia. Setiap agama itu apakah kepercayaannya, bagaimanakah bentuk ibadahnya, apakah simbol-simbol, apakah perkara-perkara yang suci, akan dikaji setiap satu. Kita pun ada kat jabatan kita apa yang dinamakan pengajian agama-agama. Maka dengan mengkaji semua agama-agama, maka itu ialah satu daripada kegiatan falsafah. Selepas mengkaji, kita pun mengenal pasti apakah persamaan-persamaan yang ada di antara agama-agama. Kita pun mengeluarkan daripada kajian itu persamaan-persamaan. Apakah perbezaan-perbezaan di antara agama-agama? Apakah asal-usul setiap agama? Apakah yang mempengaruhi sesuatu agama itu lahir dan muncul? Jadi kita pun mengeluarkan. Bila kita mengeluarkan semua persoalan-persoalan itu, menerusi kaedah membanding, bezakan, mencari persamaan, maka keluarlah suatu pengetahuan tentang hakikat agama-agama yang wujud dalam kehidupan manusia. Maka pengetahuan tentang realiti atau hakikat agama-agama itu dinamakan sebagai falsafah agama. Jadi falsafah agama atau yang disebut dalam istilah bahasa Inggeris the philosophy of religion ialah mengkaji tentang pengetahuan
berhubung dengan agama-agama yang wujud yang tumbuh begitu banyak sekali dalam masyarakat hari ini. Jadi itulah yang membawa kepada tumbuhnya satu bidang yang dipanggil falsafah dan agama, falsafah keagamaan. Jadi dia bukan sekadar mengkaji satu-satu agama, maknanya pada setiap agama itu mempunyai falsafah masing-masing. Agama Islam ada falsafahnya, agama Hindu ada falsafahnya, agama Kristian ada falsafahnya. Semua falsafah-falsafah di agama yang kecil-kecil ini dikaji lagi dan dilihat secara keseluruhan. Dan daripada situlah ya kita pula akan ada satu lagi ilmu yang bersifat merentas semua agama-agama, dan ia dinamakan falsafah agama. Ini satu daripada bidang kajian yang wujud dalam masyarakat manusia pada hari ini, melihat kebersamaan, nilai-nilai yang boleh dipelajari bersama, nilai-nilai yang tidak boleh dikongsi bersama. Dan sudah tentu bagi agama Islam, kita mempunyai falsafah keagamaan kita, iaitu falsafah agama yang berteraskan konsep tauhid. Jadi konsep tauhid ini nanti kita akan bandingkan dengan konsep-konsep yang wujud dalam agama-agama lain. Dengan proses itu, maka kita langsung akan dapat membezakan kelebihan yang wujud dan apakah batas-batas yang perlu kita jauhi daripada agama-agama lain, supaya agama kita atau agama Islam ini terus terpelihara dan tidak tercampur dengan sumber-sumber falsafah agama dari agama-agama lain. Ya. Jadi itulah tujuan di sebalik kajian falsafah ini, ialah untuk melihat dan memastikan benteng agama Islam itu dapat dipelihara. Tapi benteng itu tidak akan dapat dipelihara tanpa satu proses pemahaman terlebih dahulu kepada segala kajian-kajian terhadap falsafah-falsafah agama lain. Nah, itu satu contoh dalam bidang yang kita tunggu sebagai falsafah agama. Dalam banyak lagi bidang kita sudah nyatakan bahawa dalam bidang kehidupan ini, salah satu lagi yang cuba kita lihat ialah seperti tulisan yang dipaparkan ini. Ini ialah tulisan berhubung dengan falsafah dalam bidang pendidikan. Jadi bidang pendidikan salah satu daripada aspek kehidupan kita. Jadi ini satu daripada kegiatan bidang pendidikan yang saya ingin bagi contoh bagaimana cara nanti untuk kita menulis sebuah kertas berhubung dengan falsafah dalam bidang yang setiap kumpulan telah memilihnya. Ini salah satu contoh bagaimana cara kita ingin menulis. Misalnya dia menulis kat sini Philosophy of Education and Islamic Perspective. Seorang ini dia diterbitkan dalam sebuah jurnal yang diterbitkan tahun 2017. Jadi saya send dalam iFolio. Jadi dia memulakan permulaan perbincangan Qazi Nusrat ini memulakan perbincangan dengan ayat Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan menyatakan bahawa inilah antara ayat yang pertama, the first instruction that came to the Prophet Muhammad from Allah. Jadi ini antara perkara yang asas yang telah menjadi asas kepada perbincangan tentang falsafah pendidikan itu. Dalam arti kata lain bahawa ini kita kena baca sama-sama lah baru mudah sikit. Saya tengok dulu pengenalan, lepas tu saya serah beberapa orang untuk membaca Defining Education.
Jadi dalam pengenalan dia mulakan dengan pengenalan tentang memulai dengan konsep pendidikan dalam Al-Quran menggunakan asas Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan this was the first instruction that came to Muhammad. In a number of other verses, Allah has asked human beings to study and acquire knowledge and make a good use of pen, because without this, man can never understand Allah and His creation. Ini antara asas falsafahnya, bahawa cuba kalau kita lihat bahawa Allah telah memerintahkan kita untuk belajar. Belajar dengan cara mana? Membaca itu proses pengajian. Ini dasar pendidikan dalam Al-Quran. Ya, kalau sekiranya pembelajaran itu tidak berlaku, maka manusia tidak akan dapat mencari berpeluang untuk mengenali Tuhan yang menciptakannya. Jadi proses mengenali Tuhan atau pencipta harus menerusi satu saluran yang dinamakan pendidikan. Jadi tanpa pendidikan, seorang itu tidak akan dapat mengenali hakikat. Daripada sinilah dia kata betapa seseorang itu akan mudah untuk memahami kedudukan dan the importance of education in Islam. Inilah asas dasar begitu jelas sekali, dan tujuan atau falsafah atau tujuan pendidikan menurut agama Islam ialah untuk mendekatkan kefahaman manusia dan mengenali, bagi tujuan mengenali Tuhan dan hakikat-hakikat kejadian yang ada. Tapi apa masalah sekarang ni? Unfortunately, the Muslims, except for a few in the eminent personality of early periods after Muhammad all over the world, as compared to the religious, did not seldom care for education. Tidak, kami kita agak sedih, dia kata, penulis ini menyebut mana dengan begitu penekanan yang diberikan oleh oleh Al-Quran, namun tidak semua orang yang memberi perhatian di dalam bidang keilmuan, malah tidak menunjukkan minat yang mendalam terhadap bidang ilmu. Sedangkan dengan menerusi bidang keilmuan itu akan membawa mereka mengenali penciptanya. Jadi disebut bahawa tujuan kertas yang dinyatakan ini ialah untuk suatu usaha untuk menerangkan konsep pendidikan dari perspektif Islam berpandukan sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Ini salah satu tujuan kertas yang ditulis. Jadi bagaimana nak mulakan perbincangan ini, dia kata. Untuk itu dia kata, mari kita berbincang. Dia kata, what is education from Islamic point of view? Or what is the nature of Islamic philosophy of education? I may try to say a few words about the meaning of the expression. Jadi untuk itu kita harus memulai dengan bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan education itu sendiri, pendidikan. Dan apakah nature Islamic philosophy of education? Apakah sifat dan ciri falsafah pendidikan Islam menurut perspektif Islam? Dan juga memahami philosophy of education as understood by Western philosophy. Tentu bidang pendidikan ini ialah bidang kemanusiaan. Semua orang cuba memberi tafsiran-tafsiran, termasuklah orang-orang daripada timur dan barat juga. Jadi orang timur mempunyai caranya
orang barat dan caranya bergantung kepada sumber yang digunakan dalam memahami sesuatu perkara. Jadi dia kata educational philosophers from time of Plato want to hear views about the purpose of education and the values which should govern it. Jadi ini satu persoalan besar dalam bidang kajian pendidikan. Apakah tujuan di sebalik apa yang dinamakan sebagai pendidikan itu? Apakah tujuan pendidikan itu? Itu dia panggil. Dan apakah nilai-nilai yang sepatutnya membentuk bidang pendidikan? Kan? Jadi dari sinilah satu kajian falsafah tentang bidang pendidikan itu mulai dibangun. Maknanya bidang pendidikan ini harus dibentuk atau didorong oleh satu tujuan yang luhur. Sama pendidikan, sama ada ia pendidikan awal, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan sepanjang hayat. Kesemuanya itu ialah komponen-komponen pendidikan, dan kesemua komponen-komponen ini hendaklah didorong oleh satu falsafah atau satu tujuan yang abadi, yang luhur. Dan untuk itu satu nilai-nilai yang universal harus membentuk bidang ini. Jadi ada dalam satu tulisan oleh Richard Livingstone ini, dia kata inilah antara perbincangan dalam bidang antara falsafah dalam bidang pendidikan. Apa dia? Ini kita baca sama-sama. Jadi menurut seorang pengkaji, in his book Education for a World Brief, talk about standards. Apa standards? A philosophy of life. Standards dalam pendidikan. Maksudnya semua orang perlu mempunyai satu pengetahuan tentang perkara tersebut. Apakah perkara itu? Apakah misalnya a philosophy of life, perbincangan tentang falsafah hidup manusia, a principle by which to judge and rule it. Apakah antara lain dalam falsafah pendidikan mengatakan ia harus juga mengandungi perbincangan tentang prinsip-prinsip yang harus menghakimi dan menjaga bidang tersebut. Atau lain dipanggil formula of formulas to integrate our civilization. Bagaimana pendidikan ini menjadi satu formula yang boleh mengintegrasikan tamadun-tamadun manusia yang begitu banyak dan luas, dan membentuk satu order, satu kaedah tata cara. Dan pendidikan itu juga hendaklah mengandungi pengetahuan yang membolehkan kita untuk mengetahui ilmu tentang apa yang dinamakan good dan apa yang dipanggil sebagai evil, baik dan buruk. Jadi ini antara yang kita boleh lihat penemuan yang dicapai oleh seorang pengkaji di Eropah tentang tujuan di sebalik sesebuah pendidikan itu. Daripada perkataan inilah dia meneruskan, dia kata it seems that it means to say that before we take up the responsibility of educating the future generation, we need a philosophy of education, which in turn is the philosophy of life. Jadi oleh kerana itu dia kata betapa penting untuk kita dalam proses sebelum kita membuka sekolah, kita harus terlebih dahulu mempunyai
falsafah di sebalik sekolah yang kita ingin buka itu, supaya ia tidak hanya membuka sekolah bagi tujuan-tujuan yang tidak mencapai tujuan-tujuan yang sebenar dalam perbincangan, dalam tujuan-tujuan itu. Jadi ini antara perkara yang betapa menunjukkan pentingnya bidang pendidikan dalam kehidupan orang-orang Muslim hari ini. Yang sudah tentu dia kata dia harus membawa kepada pendidikan itu, harus membawa manusia mengenali tentang hakikat kehidupan yang mereka sedang lalui. Jadi beliau mengutip kata-kata oleh Aristotle dalam bukunya The Politics. Apa Aristotle sebut? Kita baca sedikit apa Aristotle sebut. Aristotle kata, what education is and how young person should be educated are questions which demand consideration. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan dan bagaimana seseorang anak muda itu sepatutnya diajar dan dididik ialah satu persoalan yang menuntut kepada suatu pertimbangan yang tinggi oleh masyarakat. No one knows on what principle should we proceed, whether the young should be exercised in that which is useful in life or goodness, or should the higher knowledge be aim of our training. All 3 points of view have been maintained. If there is no agreement about the aims, neither is there about the means. Different persons starting with different ideas about the nature of goodness naturally disagree about the practice of it. Jadi dia kata kat sini, untuk itu no one knows on what principle should we proceed, whether the young should be exercised in that which is useful in life or goodness, or should the higher knowledge be the aim of our training. Jadi dia kata dalam bidang pendidikan ini, kita setiap orang mempunyai different ideas about nature of goodness, dan mereka akan berbeza juga tentang bagaimanakah untuk sesuatu goodness itu diamalkan dalam pendidikan, dalam kehidupan mereka. Jadi oleh kerana itulah, dengan segala kepelbagaian makna-makna dan pemikiran, maka kita kata perlu mempunyai suatu pemikiran tentang apa yang dipanggil falsafah bagi pendidikan, supaya pendidikan itu dapat difahami dan menjadi idea pendorong kepada kehidupan masyarakat seluruhnya. Kita baca lagi, iaitu dalam banyak situasi, the situation is somewhat same even today as it was at the time of Aristotle about 2,500 years ago. It's quite natural we find as many views about the aims and nature of education as there are people who discuss them, who care about them. People could not declare an educational aim as a final or applicable for all the ages coming ahead, because the situation and demands are changing from time to time, from place to place, from person to person. But this phenomenon is not a condition of history. Philosophers with a treasure of wisdoms have always come up to handle the situation. Russell put it in a way of discussion that philosophy
is the attempt to answer ultimate questions critically. After investigating all that makes such questions puzzling, and after analyzing the vagueness and confusions that underlie our ordinary ideas. So dia kata, as in any other field, philosophy tries to find out answers to critical questions arising in the field of education also. In that way, you are getting philosophies of education of the Western world from the time Socrates to present day to the present day. Jadi, dia menyebut bahawa falsafah pendidikan ini perbincangan tentang falsafah pendidikan ini sentiasa berubah-ubah daripada dalam konteks masyarakat Eropah atau masyarakat Barat dari sejak zaman Socrates sampailah ke hari ini. Kerana teramai ahli-ahli falsafah, ahli-ahli pemikir yang cuba mengkaji dan mengenal pasti apakah tujuan-tujuan di sebalik pendidikan itu. Dan menyebabkan perbincangan tentang falsafah pendidikan itu menjadi begitu meluas dan berkembang. Seorang ahli falsafah Barat lain yang berbincangkan perkara ini ialah seperti John Dewey, a great American pragmatic philosopher, maintained, if we are willing to conceive education as the process of forming fundamental disposition, intellectual and emotional, to nature or fellow men, philosophy may even be defined as the general theory of education. It means that, according to Dewey, the ultimate consideration of philosophy is the education of human being. Jadi seorang falsafah ini menyebut bahawa pendidikan itu kalau andainya ia difahami sebagai proses forming fundamental disposition, maknanya membentuk asas-asas yang asas-asas pelbagai dalam kehidupan manusia, segala yang bertebaran dalam kehidupan manusia dari segi kefahaman nilai mereka yang tidak terarah atau tidak tersusun dibentuk oleh pendidikan itu. Dan antaranya ialah dari segi membentuk dari aspek intelektual dan emosi mereka terhadap persekitaran alam dan juga rakan-rakan di persekitar mereka. Jadi bila apa yang difahami sebagai falsafah pendidikan dari perspektif penulis ini ataupun ahli falsafah ini, ia adalah suatu perbincangan yang dinamakan sebagai falsafah pendidikan itu ialah boleh difahami sebagai perbincangan tentang the general theory of education. Dan tengok kat sini, ini maksudnya the general theory of education, itu yang dipanggil. Ia harus membawa dalam perbincangan tentang bidang falsafah ini membawa kepada the general theory of education. Perbincangan membawa kepada perbincangan tentang teori-teori umum pendidikan di mana kesemua elemen-elemen, komponen-komponen dalam pendidikan itu akan dapat berkongsi tujuan tersebut. Sebab itu dipanggil falsafah pendidikan. Jadi bukan sekadar bila kita kata falsafah pendidikan, kita bukan merujuk kepada bukan sekadar hanya merujuk kepada falsafah pendidikan awal kanak-kanak, falsafah pendidikan menengah. Ya, kalau sekadar itu merujuk pada falsafah pendidikan awal kanak-kanak, ia tidak boleh dikongsi, teori itu tidak boleh dikongsi kepada falsafah pendidikan tinggi atau falsafah pendidikan rendah. Jadi apa yang kita bincang tentang falsafah pendidikan itu merujuk pada perbincangan tentang
general theory. General mana apa? Teori umum, bukan teori khusus pada setiap bidang pendidikan, tapi general yang meliputi semua aspek pendidikan yang ada dalam kehidupan manusia. Dan ini yang apa dia teori umum, iaitu satu teori pendidikan yang membawa kepada perbincangan tentang bagaimana, apakah asas dan tujuan di sebalik pendidikan dan education of human being. Jadi seluruh manusia ini mempunyai satu garis panduan tentang cara berpendidikan. Ini ada banyak perbincangan. Nanti salah satunya ialah misalnya yang kita akan bincang selepas raya nanti, isu-isu dalam bidang pendidikan. Misalnya dalam bidang pendidikan ni apa general theory dia? Bagaimanakah pendidikan boleh misalnya dalam aspek melahirkan insan yang warga negara yang baik? Kan? Jadi maka bagaimana nak menterjemahkan semua orang menjadi warga negara yang baik dan patriotik? Maka pendidikan itu harus diterjemahkanlah, sama ada di peringkat rendah, peringkat menengah, harus menuju kepada membina insan yang baik. Bagaimana kalau kita tengok lepas pendidikan negara apa? Membina insan bersepadu, kan? Jadi segala unsur dalam segenap sistem pendidikan itu dikerah kepada usaha mencapai tujuan yang general atau tujuan yang ultimate, tujuan yang tertinggi dalam sesuatu bidang kehidupan. Jadi kita tamatkan perbincangan ini dengan membaca. So we may say that philosophy of education may be considered as the most important branch of philosophy. Menurut saya, the areas that, among others, investigated by the philosophy of education are the purpose of education. Apa yang menjadi tujuan di sebalik kajian tentang filsafat pendidikan itu ialah apakah tujuan di sebalik pendidikan. Soalannya, whether the goal of education should be the act of imparting knowledge, developing intellectual independence, or instilling moral or political values. The nature of educational concept, nature of learning of the children, nature of educational authority. Ini semua perkara yang menjadi bidang atau aspek dalam perbincangan tentang falsafah pendidikan. Kita tengok sekali lagi. Areas that, among others, investigated by the philosophy of education are the purpose. Satu isu, bila kita kata falsafah pendidikan, dia akan mengkaji apakah tujuan pendidikan. Jadi dalam kajian tentang tujuan pendidikan, maka ia harus ada matlamat-matlamat di sebalik pendidikan itu. Kan? Yang kedua tentang apakah isu-isu moral atau political values yang ingin diterapkan dalam pendidikan. Dalam kajian tentang falsafah pendidikan juga harus ada subtopik lain. Di samping subtopik tentang matlamat dan tujuan pendidikan, the nature of educational concept. Nature pula. Kemudian, the nature of learning of the children. Macam mana sifat pembelajaran bagi kanak-kanak. Dan apakah pula sifat educational authority, penguasa-penguasa pendidikan. Jadi, ini adalah antara tujuan-tujuan bidang pendidikan yang meliputi perbincangan tentang falsafah pendidikan. Jadi kalau kita tengok dalam perbincangan awal ini, ia boleh membantu saudara-saudara secara khusus untuk menulis kertas
yang diamanah, yang diberikan tugasan tu lah. Jadi misalnya kalau kita menulis tentang, ini contoh bagaimana dia menulis tentang falsafah pendidikan dari perspektif Islam. Jadi dalam bila dia menulis pendidikan, beliau memulakan dengan define, ada apa yang dipanggil definisi terhadap education. Jadi kita boleh gunalah sumber-sumber yang dia ambil daripada Encyclopedia of Education. Dia tidak kata ambil daripada sumber yang terhad saja, guna segala sumber yang ada, banding dan analisis. Mulakan dengan subtopik pertama, definition of education. Dia keluarkan daripada sumber kamus dan sumber-sumber Al-Quran. Ini tengok banyak. Balik baca, nanti saya kirim sekejap lagi dalam iFolio. Kemudian, para dua, the nature of man. Kerana pendidikan ini ialah bagi tujuan untuk mendidik manusia, maka dia memulakan pembincangan tentang the nature of man. Apa itu man yang ingin diajar, yang ingin dilatih oleh pendidikan. Jadi nature of man itu dikeluarkanlah sumber-sumber daripada Quran dan lain-lain bagi membincangkan apa itu manusia atau insan. Jadi dalam Quran banyak surah-surah yang dibentuk menggunakan sumber daripada Plato juga, Islam dan Barat, mengkaji tentang konsep-konsep manusia, sumber-sumber dari Quran dan lain-lain. Kemudian apa dipanggil pula man's mission. Apakah misi seseorang insan dalam kehidupan yang difahami oleh agama Islam itu. Jadi dia keluarkanlah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan misi al-insan. Dan tentu misinya ialah misi pengabdian dan seumpamanya. Dan banyak perbincangan-perbincangan tentang konsep ini telah dikeluarkan seperti diambil daripada pandangan Sayyidina Abdul Atas dan lain-lain sumber yang boleh dibahagikan. Kemudian daripada itu, selepas memahami konsep manusia dan misi kemanusiaan menurut Islam, dia mula membincangkan tentang konsep pendidikan itu, maktamat pendidikan. Dia menggunakan sumber-sumbernya, sumber Al-Quran, dan juga menggunakan sumber-sumber mengkaji educational philosophers dan lain-lain yang berbincangkan tentang tujuan-tujuan pendidikan. Jadi misalnya di sini dia menemui tujuan atau maktamat pendidikan to conserve and perpetuate the funded capital of social experience. Ini salah satu. To create good citizens, bagaimana saya sebut tadi, with a harmonious development of all the person's capacity. Ini pandangan daripada Plato. To make the person to be capable of salvation through a denial of material and worldly desires. Ini pandangan daripada Christianity. To acquire full of knowledge, discipline mind menurut Locke. Pendidikan ini harus mendisiplinkan kita. To develop free spontaneous expression of soul. To develop child's own unique potentialities. Proverb. To help the projection of human desire. To help more education. To have more education. To practice the moral and intellectual virtues. Jadi ini semua ialah menurut pandangan falsafah pada orang-orang Barat. Sementara bagi orang-orang Islam ialah konsep yang dipanggil pengabdian, dan ia perlu kepada penghuraian. Lepas itu membincangkan pula tentang nature of knowledge that we should strive to acquire. Bukan dipanggil nature of knowledge yang banyak terkandung dalam kajian-kajian. Daripada situlah pula membincangkan tentang dipanggil sebagai kurikulum. Dan kurikulum itu ada yang dipanggil literasi, kemampuan untuk apa dipanggil literasi ini, kemampuan untuk membaca, menulis dan seumpamanya. Dan ini memerlukan kepada pendidikan itu harus mengajar language
tak faham language, macam mana nak mendalami teks-teks. Kalau kita tak diajar bahasa Inggeris, kita tak boleh baca teks ni. Jadi kalau kita tidak boleh baca teks ni, kita dah menjadi satu kerugian dalam proses mencari ilmu pengetahuan. Kita tak boleh mahu bahasa Arab, kita tak boleh nak memahami teks-teks dalam dalam sumber-sumber Al-Quran dan Sunnah dan lain-lain. Jadi sudah tentu pendidikan itu harus mengutamakan pengajian bahasa, dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita menguasai bahasa-bahasa dan dikeluarkan ayat-ayat Al-Quran yang begitu. Kemudian pendidikan harus mengajar sains, kerana sains akan bolehkan kita memakmurkan alam. Lebih banyak lagi cerita-cerita history and geography, food and medicine, music pun minta diajar dalam pendidikan, undang-undang, religious and moral education. Kemudian dalam pendidikan disampingkan konten itu, dipanggil kurikulum kita tengok balik, ada religious and moral, ada pendidikan moral dan agama, harus ada pendidikan undang-undang, harus ada pendidikan muzik, harus ada pendidikan sejarah, pendidikan sains makanan dan perubatan, sains amali, belajar bahasa, belajar pengenalan kemahiran asas bagi setiap insan. Ini konten bagi sesebuah. Dan yang kedua, selepas semua ada kandungan, ada metod pula, kaedah mengajar. Mengajar dengan cara bahasanya, alatnya dan berbagai lagi yang perlu menjadi perbincangan. Lepas itu dia pun membuat analisis yang menggunakan nama summary. Dari situlah dia membuat penutup. Penutup ialah hasil keseluruhan. Lepas itu ada references. Ini references yang harus kita guna. Jadi kita ada kaedah-kaedah yang diajar menggunakan kaedah UKM dan sebagainya. Jadi ini ialah antara contoh bagaimana cara kita ingin menggali tugas saudara nanti untuk minggu depan. Kalau boleh, kita dah boleh ada satu pertentangan tentang tugasan yang diberikan, dan bolehlah menjadikan kertas ini sebagai panduan kepada semua untuk mula mengkaji dan meneroka falsafah-falsafah yang telah dipilih. Jadi kita setiap orang ada berapa orang? 3 ke 4 orang kan, setiap kumpulan. Maka setiap orang masing-masing kena mengkaji atau membuat apa dipanggil kandungan tulisan itu dan memberikan tugas. Yang saudara ambil tajuk ni, saya kaji tajuk ni, saya kaji tajuk. Dan diberikan satu masa untuk kemudian dikumpulkan dan sama-sama membaca pula. Jadi tak bolehlah main cut and paste yang masuk tanpa ada bacaan bersama dan membetulkan antara satu sama lain supaya menjadi kertas yang bernilai lah untuk kita rujuk dalam kehidupan dan pembelajaran kita. Jadi ini cara-cara dan kaedah. Ada soalan yang saya cuba menjawab, adalah soalan yang telah dikemukakan oleh rakan kita dalam WhatsApp tu. Ini yang kita maksudkan peranan kita sebagai pengkaji dalam bidang falsafah kehidupan. Kita sebagai ahli falsafah dah sekarang ni perlu mula meneroka ilmu-ilmu falsafah yang sudah wujud dalam banyak sumber-sumber pengetahuan yang ada. Jadi untuk sementara musim PKP ini, kita gunalah sumber daripada internet. Dan itulah sumber yang hanya ada, tak boleh pergi library dan lain-lain. Mungkin boleh, tapi kita boleh akses kepada sumber-sumber di maktabah kita. Jadi saya harap kita semua boleh mendapat manfaat pada kuliah hari ini. Kita akan masuk sesi perbincangan. Cukup perbentangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.